Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur sekali lagi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita dapat bersama-sama dalam sesi tadabbur harian. Alhamdulillah. Hari ini kita akan bersama-sama di muka surat yang ke-59 insya-Allah, dan kita akan kita akan berbincang pada hari ini daripada surah Al-Imran, iaitu ayat 71 sehingga ayat 77. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkatan kepada kita dan memandu kita ke jalan yang terbaik sebagaimana yang diajar oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Jadi segala ajaran yang terbaik adalah ada dalam Al-Quran. Jadi oleh kerana itulah maka marilah kita sama-sama untuk cuba untuk memahami dan juga mentadabbur apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam muka surat Al-Quran ini, insya-Allah. Setiap hari satu muka surat. Hari ini insya-Allah kita akan tengok beberapa lagi perbincangan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang dakwaan-dakwaan dan juga cara-cara yang digunakan oleh orang-orang ahli kitab, iaitu Yahudi dan juga Kristian, untuk mengajak ataupun memporak-perandakan akidah orang-orang beriman. InsyaAllah kita akan lihat hari ini bagaimana teknik-teknik mereka diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam muka surat ini, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitabi lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun. Sadaqallahul azim. Ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala mulakan di muka surat ini ialah dengan menceritakan salah satu daripada teknik yang digunakan oleh orang-orang kafir ahli kitab. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menyeru mereka sebagaimana sebelum daripada ini, muka surat sebelum daripada ini, iaitu muka surat 58 kita telah baca bahawa mereka ini ingin sangat untuk menyesatkan orang-orang yang beriman ni. Kalau boleh mereka nak sesatkan, dan mereka telah cuba menyesatkan sebahagian daripada sahabat-sahabat yang mengajak sahabat-sahabat ini kepada ajaran Yahudi mereka. Ini yang dilakukan oleh orang Yahudi, dan sebenarnya orang-orang Kristian juga berusaha sebagaimana yang Allah SWT sebutkan kat sini. Jadi Allah SWT sebutkan sini dalam permulaan ayat ini, iaitu dalam pembukaan muka surat ini, kita tengok Allah SWT menyeru kepada kita semua supaya kita ni berkata kepada ahli kitab, ya ahli kitab, ya ahlul kitab, wahai ahli kitab. Jadi ahli kitab tu artinya ialah orang Yahudi dan juga orang Kristian. Kerana mereka inilah yang tahu Alkitab. Mereka inilah dapat At-Taurat dan juga mendapat Injil daripada Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapat Zabur. Jadi Allah Subhanahu wa taala meminta kita supaya kita seru kepada mereka ni, wahai ahli kitab, ataupun Allah Subhanahu wa taala sendiri menyeru kepada mereka, wahai ahli kitab, wahai ahli kitab. Allah Taala apa sebut sini? Allah Taala sebutkan dua bentuk yang selalu digunakan oleh musuh-musuh Islam ataupun orang yang cuba untuk menyesatkan orang Islam ni. Cara pertama ialah dengan cara mencampur adukkan, memblendkan di antara benda betul dengan benda salah. Jadi kadang-kadang oleh kerana mereka dengan cara macam ni, iaitu dengan blendkan ni, dengan mencampur adukkan di antara benda betul dengan masalah ni, kadang-kadang orang nampak macam, betul lah. Sebab apa? Ada perkara-perkara tu betul. Tapi sebenarnya di celah-celah benda yang betul tu, perkara yang betul tu, ada benda yang salah. Itu nama dia talbisuna. Talbisu ni maknanya mencampur adukkan maknanya. Antara apa? Antara al-haqqa bil batil, dengan satu benda yang betul dengan satu benda yang salah. Sebab itulah di antara apa yang dibuat oleh orang-orang Yahudi dan juga Kristian ni ialah at-tahrif, iaitu mereka ni telah mengubah kitab Taurat, mengubah kitab Injil. Jadi asalnya kitab Taurat tu lain, asalnya kitab Injil tu lain, yang original. Tapi selepas daripada itu mereka telah ubah. Mereka ubah ni maknanya setengah-setengah benda mereka padamkan, setengah benda mereka tak nak ceritakan. Itu satu cara lah kan. Cara yang kedua Allah Ta'ala sebut sini ialah wa taktumunal haqqa, kamu menyembunyikan yang betul. Maknanya yang betul apa? Sebagai contohnya, yang betulnya ialah disebutkan dalam kitab mereka tu bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan lahir, dan sepatutnya mereka semua ni ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka tak nak ikut. Jadi itu adalah di antara yang disebutkan oleh Allah SWT, wa taktumunal haqqa, kamu menyembunyikan kebenaran. Jadi itu cara yang kedua. Cara yang pertama bercampur aduk. Cara yang kedua ialah menyembunyikan. Tak nak beritahu yang betul. Sebab takut orang tahu yang betul. Jadi wa antum ta'lamun. Bukan mereka tak tahu.
Allah Ta'ala kata, kamu tahu, kamu buat macam ni adalah salah kan. Dan sebenarnya kamu tahu bahawa kamu ni mencampur aduk kan. Dan kamu tahu bahawa kamu ni menyembunyikan. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut sini, cabar mereka, marah kepada mereka. Kenapa kamu buat macam ni? Kenapa? Sedangkan kamu tahu. Kemudian lagi, apa lagi yang mereka buat? Itu salah satulah. Dua perkara yang mereka buat kan. Allah Ta'ala sebut lagi kan, membongkar lagi kan, apa yang mereka lakukan sebenarnya. Jadi perkara ini dibuat sebenarnya bertalu-talu kan. Sejak daripada zaman Nabi. Dah ada dalam Quran dah kan, cara-cara mereka ni kan. Dan kita akan lihatlah pada hari ini kan. Perkara ini masih lagi berlaku. Cuma bentuknya, salurannya, mungkin cara tu agak berbeza sikit lah kan. Dari segi menggunakan alat apa, media sosial ke dan sebagainya kan. Kalau dulu orang gunakan IRC kan, dalam ini tahun 80-an, tahun 90-an kan. Kemudian sekarang ni orang guna pula media sosial yang banyak tu kan. Berdebat sana, berdebat sini kan. Jadi mereka tu sentiasa benda ni sama saja. Apa yang Allah Ta'ala, cara mereka yang ketiga ni, Allah Ta'ala sebutkan. Wa qalat ta'ifatum min ahlil kitab. Satu kumpulan pula daripada ahlil kitab. Buat apa mereka? Mereka berkata apa? Qalat, mereka berkata. Sebahagian daripada mereka ni pula. Jadi ada yang dalam tafsir kata ini adalah Yahudi. Tapi ada yang kata bahawa ini dilakukan oleh, sebab turunnya ialah ada 12 orang pendeta Kristian yang telah buat macam ni. Plan macam ni kan. Jadi apa yang mereka buat ialah, Allah Ta'ala sebutkan sini, aminu billazi unzila ala allazina amanu wajhan nahar wakfuru akhirahu. Maksudnya apa? Allah Ta'ala sebut sini ialah au wajhan nahar. Wajhan nahar ni artinya ialah permulaan hari. Artinya ialah hari pagi maknanya. Kemudian tu Allah Ta'ala sebut setelah tu wakfuru akhirahu, dan kufur pada akhirnya, iaitu akhir hari. Maknanya ialah mereka ni masuk ke dalam Islam. Mereka kata aminu, beriman, billazi unzila ala allazina amanu, dengan apa yang diimani oleh orang-orang yang beriman tu. Dengan kita lah kan. Jadi mereka masuk Islam lah. Apa yang berlaku ni kan, mereka masuk Islam. Tapi mereka masuk Islam ni lama ke? Tak, bertempoh sekejap je. Tempoh ni maknanya bukan selama-lamanya. Bukan mereka tu nak masuk. Jadi mereka ni munafik lah. Pura-pura masuk dalam Islam orang Yahudi dan juga Kristian Kemudian apa yang mereka buat ialah apa? Pada pagi, tapi petang mereka, jadi tak semesti pagi petang tapi maksudnya ialah pada sebahagian daripada waktu kan. Maknanya sebentar mereka masuk, kemudian lepas tu mereka keluar balik. Jadi apa dia punya signifikan sini kan? Kenapa mereka buat macam ni? Kerana bagi orang Arab, mereka faham, mereka tahu, mereka yakin kan bahawa orang Yahudi dan juga orang Kristian ini lebih hebat daripada kita. Mereka kata, orang Arab kata kita ni sebab berhala. Orang Arab kata mereka ni, mereka ni ada kitab, mereka ni ahli kitab, mereka ni ada nabi dan sebagainya. Kita tak ada nabi apa, kita ada nabi Ibrahim dia, kata orang Arab kan. Jadi tanggapan orang Arab bahawa orang Kristian dan juga orang Yahudi ni, mereka ni lebih tahu lagi. Jadi apabila Nabi Muhammad SAW datang, jadi tiba-tiba orang Kristian atau orang Yahudi ni masuk Islam. Tiba-tiba selepas daripada masuk Islam, mereka ni keluar balik daripada Islam. Jadi apa yang tergugat di sini? Bagi setengah-setengah orang Islam yang masih baru, yang lemah iman dia akan fikir macam ni. Dia fikir, kalaulah orang Yahudi dan Kristian yang lebih tahu tentang agama tiba-tiba masuk Islam dan kemudian tiba-tiba keluar balik, murtad balik, menunjukkan apa? Menunjukkan bahawa mesti ada something wrong dalam, ada benda yang tak betul dalam Islam ni. Sebab kalau semua betul, takkanlah mereka ni keluar. Jadi itu adalah teknik lah kan, yang nak mengconfusekan orang confusekan orang Islam, sebahagian daripada orang Islam, supaya mereka ni akan terconfuse, akan berasa syak kepada Islam itu sendiri. Itu cara mereka kan. Jadi Allah Ta'ala sebutkan situ, iaitu apa? La'allahum yarji'un. La'allahum, hum di situ ialah moga-moga orang-orang yang beriman itu akan yarji'un, kembali semula murtad kepada agama asal. Jadi makna tak ikut Muhammad dah. La'allahum yarji'un. Jadi ini adalah teknik yang ketiga yang Allah Ta'ala dedahkan di dalam muka surat ini, yang kita boleh faham. Kemudian seterusnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut lagi kan, macam mana tanggapan mereka, macam mana pegangan mereka, orang ahli kitab ni macam mana. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut sini, mereka ni berkatakan wala tu'minu. Jadi mereka kata lagi, jangan percayalah, dia kata wala tusaddiqu. Dalam tafsir kata wala tusaddiqu, jangan kamu percayalah. Percaya kepada siapa?
Jangan percayalah kepada siapa-siapa yang nak ajak, datang nak kata nak ajak ni agama ni Muhammad lah maksud dia kan. Jangan kamu percaya, dia kata. Illa liman tabi'a dinakum. Kecuali man. Lam situ dalam tafsiran dia kata adalah lamuz zaidah. Lam tambahan, tapi bukan tambahan maksudnya tak ada makna. Tapi dari segi balaghahnya, dari segi biasanya tak ada makna, tapi dari segi i'rabnya, tapi dari segi balaghahnya ada makna. Bukan kita kata nanti kita kata Quran tak ada makna. Tak kan? Bukan kata tambahan-tambahan suka-suka hati tak boleh. Bukan. Ada makna dia kan. Tapi itu untuk kita yang lebih mendalam lagi, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala kata kini meriwayatkan bahawa orang-orang Yahudi, orang-orang Kristian ni berkata sesama kepada mereka ni, jangan percayalah, dia kata, jangan percaya kepada Muhammad ni, jangan percaya kepada siapa-siapa pun kecuali orang yang man tabi'a dinakum, orang-orang yang sesuai ajaran mereka tu, sesuai dengan ajaran kita. Maknanya apa-apa yang sesuai dengan kita saja kita boleh terima. Apa-apa yang tak sesuai tu jangan terimalah. Jadi ataupun siapa yang ikut kita, itu kita boleh terima. Siapa yang tak ikut kita jangan terimalah. Jangan ikut mereka. Jadi Allah Taala kata wala tu'minu, jangan percaya. Meriwayatkan mereka ni berkata sama mereka ni kan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata sini kan. Kemudian Allah Taala kata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul innal huda hudallah." Allah Ta'ala kata. Jadi ini nama dia dalam bahasa Arab adalah jumrah i'tiradiyah. Jumrah i'tiradiyah artinya ialah kalau perkataan ni dibuang daripada ayat ni, dia masih tak ada berubah. Dia masih dalam penceritaan tu, dia tak efek. Tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak menafikan, nak menolak bahawa sebenarnya ini mengarut mereka ni. Mereka kata apa? Yang benar ni, kamu ni jangan berimanlah kecuali apa-apa yang sesuai dengan ajaran kita. Kerana apa? Mereka kata an yu'ta ahadum mislama utitum. Mereka kata tak mungkin mana-mana orang akan diberi sebagaimana yang kamu dapat. Ni mereka berkata sesama mereka ni. Jadi padri-padri mereka, pendeta-pendeta mereka, pendeta Yahudi, pendeta Bani Israel, pendeta daripada Kristian, mereka katakan jangan percaya nombor satu kepada siapa-siapa pun kecuali apa yang sesuai dengan ajaran kita. Yang keduanya, tak mungkin an yu'ta ahadum mislama utitum. Tak mungkin ada orang lain yang akan diberikan sama sebagaimana apa yang diberikan kepada kamu semua. Apa yang diberikan kamu semua, iaitu kamu dapat Taurat, kamu dapat Injil. Jadi tak mungkin ada orang yang akan dapat lebih daripada kamu tu. Jadi dia rasakan bahawa nak beritahu kita apa yang kita dapat ni, iaitu Injil kita, Taurat kita ni tak ada lah. Itulah yang paling top sekali lah. Selepas tak ada lah orang yang boleh beli lebih lagi daripada tu. Jadi kemudian tu, perkara yang ketiga, mereka ni pesan ni kepada pengikut-pengikut mereka ni, au yuhajjukum inda rabbikum. Ataupun kalau dakwaan mereka kata apa? Mereka kata bahawa dia kata nanti di hari akhirat nanti mereka akan boleh berhujah mengatakan bahawa mereka ni betul. Tak adalah, jangan percaya. Ini tiga perkara yang Allah Ta'ala sebutkan. Allah Ta'ala sebutkan bahawa inilah pesanan pendeta-pendeta mereka, pesanan ketua-ketua mereka kepada anak-anak buah mereka daripada Kristian dan Yahudi ni apa? Iaitu nombor satu, jangan percaya kecuali orang yang bersama dengan kita. Yang kedua, jangan rasa bahawa mereka ni akan dapat apa yang lebih baik daripada apa yang kita dapat. Maknanya kita tahu kita Injil kita ni itulah yang the best lah. Yang ketiga, jangan percayalah kalau mereka kata bahawa nanti hari kiamat nanti akan terbuktilah bahawa kamu ni salah. Jangan percaya semua-semua tu. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata selepas daripada tu apa? Kul innal fadla biyadillah yu'tihi man yasha. Allah kata al-fadla ni, kurniaan ni adalah merupakan milik Allah, bukan milik mereka. Jadi mereka kata seolah-olah perkara tu ialah milik, macam kebenaran tu berada pada Yahudi, kebenaran tu berada pada Kristian. Seolah-olahnya macam itulah. Jadi selain daripada itu tak ada. Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata tak, kurniaan ni milik Allah. Allah Ta'ala nak beri kepada sesiapa saja, yu'tihi man yasha. Allah Ta'ala boleh beri kepada siapa-siapa saja. Kenapa? Apa susah sangatnya? Kul inna al-fadla, bukan di tangan kamu, bukan kurniaan daripada orang Yahudi, kurniaan tu pada orang Kristian. Mereka boleh tentukan, tak boleh tentukan, nak beri tak nak beri, di tangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dalam kuasa milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu wasi'un alim. Allah Ta'ala kata Allah ni wasi', luas. Luas apa? Dia memiliki segala-galanya. Dia memiliki kasirul fadl. Kurniaan ni sangat banyak kan. Dia nak beri pada siapa dia boleh beri. Kemudian alim,
Allah Ta'ala tahu kan. Siapakah yang patut layak, yang layak dapat, siapa yang tak layak dapat. Jadi, itu ayat 73. Kita baca sekarang ni ayat 74. Allah Ta'ala kata, yakhtassu bi rahmatihi man yasha' wallahu zul fadlil azim. Allah Ta'ala takkidkan lagi. Allah Ta'ala ulang lagi. Allah Ta'ala nak emphasize lagi, nak tekankan lagi. Apa? Allah Ta'ala ni nak kurniakan kepada siapa? Yakhtassu bi rahmatihi man yasha'. Allah Ta'ala nak beri kepada siapa-siapa, terpulang pada dia. Allah Ta'ala nak kurniakan kepada orang ni. Kenapa mesti Yahudi dan juga Kristian? Kenapa tak boleh beri kepada orang lain? Allah Ta'ala nak beri kepada sekarang ni orang Yahudi dan juga Kristian. Kenapa mereka marah sangat kepada Nabi Muhammad SAW? Kerana Nabi Muhammad ini bukan daripada keturunan Nabi Ishaq. Mereka nak mestilah daripada Bani Israel, iaitu keturunan Nabi Ishaq. Mereka tak nak daripada keturunan yang datang, Nabi yang terakhir ni datang daripada keturunan Nabi Ismail. Jadi tengok kan, orang Arab mereka tak nak. Padahal bagi kita kan, kita diajar apa kan, keturunan Bani, awak daripada apa, hitam, putih, merah, warna apa pun kulit awak kan, tak kisah, tak penting kan. Yang penting ialah at-taqwa kan. Yang penting adalah al-iman. Kalau orang tu beriman, orang tu bertakwa, tak kira dia kulit apa. Jadi, kalaulah dia ni daripada Arab ke, daripada Bani Israel ke, kalau Allah Subhanahu Wa Ta'ala dah tentukan macam tu, maka ikut je. Kenapa kamu ni memandai-mandai kan? Memilih-milih berdasarkan kepada bulu, kepada bangsa, kepada Bani Israel, tak Bani Israel kan? Jadi Allah Ta'ala kata, sekarang ni Allah Ta'ala sebut pula kan. Selepas daripada tu, kita masuk kepada ayat 75 ni, ialah hizib baru dipanggil kan. Kita boleh tengok dalam mushaf tu. Allah Ta'ala ceritakan sekarang ni ialah tentang perangai setengah daripada Bani Israel ini. Taklah semua Bani Israel ini tak boleh percaya. Itu Allah Ta'ala nak beritahu kepada kita kan, bahawa ada Bani Israel ini yang boleh percaya. Maknanya kita tengok pun pada hari ini kan, adalah orang kafir pun yang boleh percaya sebenarnya kan, bukan tak boleh percaya semua kan. Jadi Allah Ta'ala pun sebut sini kan, bahawa sebenarnya dari segi muamalatnya ada yang boleh percaya, tapi ada yang tak boleh percaya. Yang ramainya tak boleh percaya. Kalau ikut sini kan, kalau ikut berlakunan sejarah Nabi SAW. Jadi, okey, kita tengok sini. Allah SWT sebutkan, wa min ahlil kitab. Di kalangan ahli kitab ni ada yang min in ta'manhu bikintarin yu'addihi ilaik. Setengah daripada mereka ni kamu beri amanah kepada mereka. Maksudnya ialah beri amanah ni, tolong jaga ke, tolong simpan ke, tolong apa-apa ke kan. Kamu beri amanah lah, apa-apa bentuk amanah saja kan. Kalau kamu beri kepada mereka amanah tu kan, dengan kintar ni maknanya mal kasir, makna harta yang banyak kan, kepada mereka ni untuk jaga dan sebagainya, yu'addihi ilaik, mereka akan beri balik kepada kamu. Mereka akan tunaikan, maksudnya tunaikan amanah tu, menjaga amanah tu, mengaku amanah tu. Tak adalah kata tak. Jadi dikatakan bahawa ayat ini adalah turun mengenai dengan seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Salam. Dia ni adalah seorang Yahudi asalnya, kemudian dia masuk Islam. Dia ni maknanya boleh percaya. Sebab diceritakan bahawa ada seorang telah memberi amanah kepada dia untuk menjaganya sebanyak 1,200 emas, ketul emas diberikan kepada dia untuk jaga. Dan kemudian bila minta balik, ya diberi balik. Tapi ada lagi orang Yahudi yang lain yang perangai tak macam tu. Antaranya ialah disebutkan ialah seperti yang berlaku seperti Ka'ab bin Ashraf. Ada seorang bernama Ka'ab bin Ashraf ni masyhur dalam sejarah, bahawa dia ni ialah di antara orang Yahudi yang jahat lah. Kemudian ada lagi seorang yang bernama Fanhas bin Azura. Dia ni pun adalah Yahudi yang kita kata memang jahat lah. Diberi amanah. Ada seorang Quraisy ni datang untuk minta lah kepada amanah kepada dia kan. Amanah ni mungkin hutang, mungkin macam-macam lah amanah kan kepada dia. Hanya satu Allah Ta'ala sebutkan kat sini kan, iaitu satu sikit saja kan. Bukannya kintar, tapi dinar. Allah Ta'ala kata hanya beri dinar. Bila nak minta balik, bila nak tanya balik, dia kata tak ada. Dia kata tak ada. Tengok kan, maknanya tidak amanah je kan. Dalam dia khianat ni. Kenapa mereka berperangai macam tu? Kenapa setengah-setengah daripada orang Yahudi, orang-orang Kristian berperangai macam tu? Jadi Allah Ta'ala sebut sini, di antara ahli kitab ini ada orang yang beri amanah, kamu beri amanah kepada dia dengan harta yang banyak, mereka akan beri balik kepada kamu, mereka akan tunaikan amanah tu. Dan tetapi ada wa minhum man in ta'manhu bidinar
Kamu beri amanah, suruh jaga, suruh ni kan, kamu berhutang dan sebagainya, 1 dinar je kan. Mereka apa? La yu'addihi ilaik. Mereka tak tunaikan. Mereka tak beri balik amanah tu kan. Illa ma dumta alaihi qa'ima, Allah Ta'ala kata. Sehinggalah kamu ni terpaksa berdiri lama, kamu ni terpaksa menagih-nagih kan. Maknanya penat lah kita kan, nak minta balik, nak cakap. Habis benda, habis kertas, habis prosedur. Sebab apa? Sikit je padahal. Tapi mereka ni tak mengaku. Tengok, itu adalah di antara sifat. Jadi Allah Ta'ala kata, Zalika. Kenapa mereka buat macam tu? Zalika tu artinya, mereka perangai macam tu adalah kerana apa? Bi'annahum qalu laisa alaina fil ummiyina sabil. Mereka kata, anggapan mereka ialah apa? Tak jadi masalah. Tak bersalah kita kalau kita buat macam tu kepada orang-orang ummiyin. Ummiyin tu maksud mereka ialah orang-orang Arab yang bukan golongan daripada Bani Israel. Makna terhadap orang Arab, makna kalau kita sekarang ialah yang bukan Bani Israel lah, yang bukan geruk mereka tak kisah. Kan? Jadi Allah Ta'ala kata sekarang ni, laisa alaina fil ummiyin sabil. Sebab itulah setengah-setengah ada di antara ajaran orang-orang Yahudi sekarang, mereka panggil orang-orang yang bukan Yahudi ni sebagai apa? Sebagai goyim. Goyim tu maknanya lembu maknanya. Jadi maknanya mereka ni boleh menzalimi, mereka boleh buat apa sahaja. Itu ajaran mereka kan. Jadi maknanya kalau bunuh orang yang bukan Bani Israel, bukan Yahudi, okey. Yang tak boleh buat makan riba dengan bukan Yahudi boleh. Dengan sama-sama mereka tak boleh. Itu di antara ajaran-ajaran yang Yahudi bawa kan. Yang maknanya menindas tidak amanah kepada orang lain. Jadi Allah Ta'ala sebutkan kepada kita di sini. Kemudian Allah Ta'ala kata, ajaran mereka rasa tak bersalah benda tu kan. Laisa alaina fil ummiyina sabil. Kemudian Allah Ta'ala kata, wa yaquluna 'alallahil kadzib wa hum ya'lamun, dan mereka mengatakan kepada Allah, mereka mendakwa, maknanya kan, benda-benda ni semua ni, perkara-perkara yang mereka buat ni, semua ni adalah arahan daripada Allah. Allah Ta'ala ajar mereka. Sedangkan Allah Ta'ala kata, wa yaquluna 'alallahil kadzib, mereka tipu. Mereka mengatakan satu perkara yang sebenarnya bukan Allah Ta'ala ajar pada mereka. Jadi mereka mengatakan wa yaquluna 'alallah, mereka mengatakan, menisbahkan kepada Allah, mengatakan ini adalah kata-kata Allah, al-kadzib, penipu. Kemudian wa hum ya'lamun, sedangkan mereka tahu apa yang mereka buat tu. Ayat 76, Allah SWT tu sambung sambung apa? Nak tolak apa dakwaan mereka. Dakwaan mereka apa? Tak ada apa. Mereka kata bahawa ini adalah ajaran Allah, ini adalah tak mengapa kita ni buat menzalimi ke, membuat apa-apa terhadap orang bukan Bani Israel, bukan Yahudi. Jadi Allah Ta'ala kata bala tu jadi kalau ikutnya sini lah, kita ada di situ ialah kita tu kalau kita mati kat situ, bala iaitu apa? Nak menunjukkan apa? Bala tu ertinya di sinilah tidak sebagaimana yang mereka dakwa. Mereka dakwa ialah tidak ada dosa kalau mereka buat menganiaya orang-orang yang bukan Yahudi. Allah Ta'ala kata tak. Bala. Tidak sebagaimana yang mereka dakwa tu. Sebenarnya ialah salah sebenarnya. Menzalimi orang lain walaupun dia bukan agama kita adalah salah. Jadi Allah Ta'ala kata bala. Jadi kemudian Allah Ta'ala kata, man awfa bi ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Sepatutnya apa? Sepatutnya ialah Allah Ta'ala kata aufa bi ahdihi. Siapa yang berjanji, dia kena tunaikan janji dia. Allah Ta'ala akan balas orang-orang yang macam tu. Allah Ta'ala akan balas balas dengan kebaikan. Jadi Allah Ta'ala kata wattaqa, dan siapa yang bertakwa, maka sesungguhnya Allah itu suka kepada orang-orang yang bertakwa, iaitu dengan membalas mereka, yusibuhum ala taqwahum. Seterusnya ayat yang terakhir, ayat yang ke-77, innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila. Allah Ta'ala sekarang mencela satu bentuk kesalahan, satu bentuk perkara yang dibuat sama ada oleh orang-orang Yahudi, orang ahli kitab ataupun bukan juga ahli kitab. Sebagaimana disebutkan bahawa ayat ini sebab nuzulnya ialah turun kerana orang-orang Yahudi ni, salah satu daripada sebab turun yang disebutkan oleh para ulama tafsir, dia kata antaranya ialah kerana orang-orang Yahudi telah menukar sifat Nabi yang ada dalam Taurat tu. Padahal ya begini asal dia, tapi mereka tukar. Itu satu pendapat ulama tafsir. Pendapat yang kedua mengatakan apa? Bahawa setengah-setengah daripada orang Islam ni ataupun orang-orang Yahudi sendiri, iaitu mereka ni bersumpah.
iaitu orang-orang yang bersumpah dengan menipu dalam dakwaan, masuk dalam mahkamah ke, masuk dalam apa-apa ke, jadi tiba-tiba mereka menipu. Mereka dengan sumpah lagi, guna sumpah lagi, tapi mereka tipu. Ada juga yang mengatakan bahawa ayat ini turun kepada orang-orang yang mana bersumpah dalam berjual beli. Dia jual satu barang tu, dia kata, dia bersumpah, dia kata, oh barang ni aku beli dengan harga RM2, padahal dia beli RM1 je. Dia bersumpah, demi Allah aku beli RM2. Contoh kan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala, bentuk-bentuk ketiga-tiga bentuk ni adalah ketiga-tiga yang ditolak oleh Islam kan. Allah Subhanahu Wa Taala marah kepada orang yang bersifat macam ni. Jadi kita tengok Allah Subhanahu Wa Taala kata, innal ladzina yashtaruna bi ahdillah. Sesiapa yang membeli. Yashtaru di sini menukar artinya. Membeli asal makna dia, tapi artinya menukar. Menukarkan dengan janji Allah, bi ahdillah. Jadi bi ahdillah sini ialah janji Allah tu, ialah ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian apa lagi? Allah Taala sebut wa aimanihim, dan juga sumpah mereka. Maknanya mereka menukarkan sumpah mereka. Benda yang sepatutnya macam ni, tapi mereka sumpah, mereka katakan satu benda yang lain. Jadi Allah Ta'ala kata, samanan qalila, kan hanya nak dapat dunia. Samanan qalila artinya ialah dengan harga yang murah. Tapi maksudnya ialah dengan satu benda daripada dunia. Mereka sanggup ubah Taurat. Mereka sanggup dalam jual beli, mereka sanggup bersumpah dengan sumpah-sumpah yang tak betul. Dalam mahkamah, mereka sanggup bersumpah dengan sumpah-sumpah yang tak betul. Semua ni Allah Ta'ala kata, innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim. Kemudian Allah kata, samanan qali ulaika, balasan di sini ialah apa? Ulaika, mereka ini, la khalaqa lahum fil akhirah. Allah Ta'ala kata balasan mereka ialah yang pertama, la khalaqa. Khalaqa artinya nasib. Tak ada peluang, tak ada balas, tak ada apa-apa, mereka tak dapat apa-apa kan. Mereka atas dunia mungkin mereka bukan dapat lah kan, orang beli barang mereka ke, orang ikut ke Yahudi ke, orang tak nak ikut Islam ke, maka berjaya lah soalan kan, mereka dapat something kan. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala kata hari akhirat la khalaqa lahum, mereka tak akan dapat apa. Bahkan Allah Ta'ala kata wala yukallimuhumullah, Allah Ta'ala tak akan bercakap dengan mereka. Kenapa tak bercakap? Tak bercakap ni adalah ibarat kepada kemurkaan. Kata ulama tafsir jalan lain, dia kata maksudnya ialah Allah Ta'ala murka kepada mereka sehingga Allah Ta'ala tak bercakap dengan mereka. Jadi bercakap itu adalah, iaitu merefer kepada marah sangat-sangat. Dan kemudian yang ketiga, wala yansuru ilaihim, Allah Ta'ala tak pandang mereka. Maksud pandang ni apa sini? Pandang di sini lah, kata Allah Ta'ala tidak yarhamuhum, Allah Ta'ala tak kasihan kepada mereka, Allah Ta'ala tak sayang kepada mereka di hari akhirat. Tiga dah. Kemudian yaumal qiyamati wala yuzakkihim. Yang keempat, wala yuzakkihim, Allah Ta'ala tidak membersihkan mereka, membersihkan daripada dosa ke, mengizinkan mereka dapat syafaat ke, dan lain-lain lagi. Semua itu adalah wala yuzakkihim. Jadi orang yang perangai macam tadi tu Allah Ta'ala sebutkan, iaitu Bani Israel yang menyembunyikan Taurat, yang mengubah Taurat, ataupun orang-orang yang menyembunyikan, mengubah aiman mereka, iaitu aiman sumpah mereka. Maka inilah balasan dia, iaitu 4 perkara yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian yang terakhir sekali, yang kelima, walahum azabun alim, mereka ini akan dikenakan azab. Jadi kalau kita tengok azab yang pedih, jadi kita tengok kan sepanjang ni kan, maknanya dahsyatnya kan, seolah mereka ini mendapat 5 perkara kan, 5 perkara serentak yang Allah Taala sebutkan dalam ayat ni. Dalam ayat ni sahaja untuk orang-orang yang bersifat itu. Jadi insya-Allah moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memelihara kita semua daripada bersifat ni, sebab dia kemungkinan akan terkena juga kepada orang-orang yang dikatakan mungkin dia beriman, dikatakan, tapi dia mungkin melakukan perkara-perkara ni juga kan. Jadi jagalah insya-Allah kan. Kita ingat, kalau kita terbabit dalam kerja-kerja ni ataupun terbuat perkara ni, minta istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setakat itu saja insya-Allah untuk sesi hari ini, dan terima kasih kepada semua, dan terutama juga kepada orang-orang yang berusaha untuk membantu menyebarkan video ni kepada seramai mungkin orang. Jadi kita ada tulis kat sini apa ni, nombor semua tu kan, bank semua tu kan, siapa-siapa nak tu insya-Allah. Dan terima kasih kepada pihak PMP, Pertubuhan Muslim Proaktif, yang telah bersama-sama kan membantu untuk menyebarkan video kita pada kali ini, pada setiap kali dalam sesi-sesi ini insya-Allah. Aqul qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri.